tuan. Baik, saya jemput Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Kubang Krian. Terima kasih. Saya soalan nombor 6. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, industri perumahan adalah industri dinamik dan merupakan antara penyumbang kepada pembangunan negara, seterusnya memberikan kesan limpahan kepada industri-industri berkaitan. Justru bagi memastikan industri perumahan kekal kompetitif dan mampu memenuhi keperluan rakyat, maka KPKT melalui Dasar Perumahan Negara 2018 sehingga 2025 sentiasa memberikan komitmen yang berterusan dalam menyediakan rumah mampu milik yang bertujuan memastikan setiap rakyat mempunyai tempat tinggal tanpa mengira sama ada secara pemilikan ataupun sewaan, shelter for all. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah pun menetapkan sasaran pembinaan 500,000 unit rumah mampu milik sehingga 30 September 2023 sejumlah 274,258 unit rumah mampu milik telah pun siap dibina dalam fasa pembinaan dan dalam fasa pembinaan. Jumlah ini menyumbang kepada 54.8% daripada 500,000 unit rumah yang disasarkan. Penyediaan rumah mampu milik ini dilaksanakan oleh agensi penyediaan perumahan di peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga pemajuan swasta. Bagi memastikan sasaran ini dapat dipenuhi, KPKT turut melaksanakan beberapa program perumahan rumah mampu milik seperti mana pertama, program perumahan rakyat PPR yang dilaksanakan oleh KPKT, kedua, program rumah mesra rakyat oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB, dan ketiga, kediaman SPNB oleh SPNB, dan keempat adalah program perumahan prima oleh Perbadanan Prima Malaysia, Prima. KPKT juga sentiasa melihat peluang kerjasama bagi pembangunan projek baru melalui kerjasama dengan kerajaan negeri dan juga pemaju swasta dalam menyediakan perumahan mampu milik ini. Tuan Yang Dipertua, selain daripada KPKT, terdapat juga agensi-agensi penyedia perumahan di peringkat kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri yang telah turut menyediakan perumahan mampu milik, termasuklah di kawasan luar bandar yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi ketika bertanya, antaranya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta agensi-agensi di bawahnya seperti mana Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ataupun Kejora, dan juga Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan FEPRA. Kerajaan negeri juga telah turut menyediakan perumahan mampu milik di setiap negeri melalui program perumahan mampu milik masing-masing. Dan Tuan Yang Dipertua, program perumahan yang dibangunkan kebiasaannya telah mengambil kira kumpulan sasar serta keperluan perumahan di negeri-negeri tersebut. Kerajaan turut menggalakkan pemaju swasta untuk membangunkan rumah mampu milik melalui pemberian beberapa insentif kepada pemaju yang terlibat. KPKT akan terus giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan setiap rakyat mempunyai kebolehupayaan untuk mendapat rumah masing-masing, insya-Allah. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Silakan Kubang Krian. Terima kasih atas jawapan tersebut. Soalan saya dua perkara. Yang pertama tentang definisi rumah mampu milik. Sebab berapa sebenarnya, sebab sebahagian apa yang dirangka sebagai mampu milik sebenarnya mampu tengok je oleh rakyat. Sebagai contoh, Selangor menetapkan RM300,000 sebagai rumah mampu milik, sedangkan laporan Ketua Audit Negara mendapati bahawa prima ini yang RM300,000 ni pun gagal dijual. Maknanya rakyat tidak mampu dengan dasar polisi mampu milik. Itu soalan pertama saya. Berapa sebenarnya nisbah atau kadar yang takkan oleh kerajaan tentang istilah rumah mampu milik? Yang kedua, kalau kita ikut laporan pengerusi Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan atau REDA, dia menjangka tahun ini kemungkinan harga kos rumah hartanah ni meningkat antara 10 ke 20%. Demikian juga sewa rumah akan meningkat antara 10 ke 20%. Persoalan saya ialah institusi kewangan kita ini kadang-kadang dia mengambil pendekatan yang sangat membebankan pengguna. Sebagai contoh, hutang isi rumah ni kadang-kadang diambil keuntungan untuk diambil potongan keuntungan jauh lebih besar daripada bayaran pokok. Menyebabkan kalau pengguna ataupun peminjam berhutang 10-20 tahun, bila cek balik, hutang pokok masih seolah macam tak bergerak. Jadi saya ingin dapat penjelasan, apakah kaedah atau mekanisme yang pihak kerajaan boleh laksanakan supaya lebih adil
pinjaman perumahan tersebut potongan yang dibayar oleh peminjam lebih adil kepada peminjam daripada institusi kewangan. Terima kasih. Baik, Menteri. Tuan Yang di-Pertua, ada banyak soalan, kurang lebih 4 saya tengok sebenarnya. Cuma yang mungkin saya jawab sedikit demi sedikit, Tuan Yang di-Pertua. Pertamanya adalah tentang apa itu definisi rumah mampu milik. Sebenarnya rumah mampu milik adalah rumah yang berharga di bawah RM300,000 dan ke bawah. Itu KPKT telah pun memperkenalkan satu dasar melalui dasar perumahan mampu milik negara ni telah pun memperkenalkan ataupun menetapkan siling harga rumah mampu milik ini pada kadar RM300,000. Walau bagaimanapun harga siling rumah mampu milik ini sebenarnya adalah juga terletak kepada kerajaan negeri, sama ada mereka bersedia ataupun tidak. Adapun ada beberapa soalan yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, panjang. Saya kira saya bagikan jawapan secara bertulis, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Baik.